Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita iaitu Dr. Nur Azimah. Pada hari ini saya Sharifah Fatin Huwaida binti Wan Salihuddin, pemegang nombor kad matrik D2019-1088-136 dari kursus pengajian ekonomi rumah tangga semester 3 akan membentangkan tentang projek saya yang bertajuk The Contemporary Version of Orchids. Baiklah, sebelum saya memulakan pembentangan saya, terlebih dahulu saya akan menerangkan isi-isi pada slide, iaitu saya akan menerangkan tentang pengenalan orkid, sejarah orkid diikuti dengan jenis-jenis orkid, lukisan orkid, bahan elemen praktikal yang saya terapkan dalam penghasilan projek, trend, warna, storyboard dan lakaran terakhir saya. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang pengenalan orkid. Sebagaimana yang kita ketahui, pokok orkid ditanam kerana memiliki bunga yang cantik dengan memiliki pelbagai bentuk, saiz, warna dan corak pada bunga tersebut. Di dunia ini terdapat 750 jenis dan lebih kurang 25,000 spesies asal serta 60,000 spesies hybrid bunga orkid. Pokok orkid terbahagi kepada dua golongan iaitu terrestrial species yang tumbuh di atas tanah dan epiphyte species yang hidup menumpang di atas dahan pokok lain. Golongan orkid jenis ini banyak ditanam oleh peminat seni taman. Pokok jenis ini mendapat makanan daripada bahan larutan dari air hujan serta bahan nutri. Orkid adalah tanaman paling digemari bukan sahaja kaum wanita, malahan kaum lelaki meminatnya. Orkid juga merupakan bunga eksotik yang melambangkan kecantikan, kekayaan dan elegan. Justru itu, menurut bonda tersayang saya, Puan Haslina binti Tembong, meminati orkid adalah untuk melahirkan rasa kecintaan dan kesyukuran terhadap keindahan ciptaannya. Bonda saya turut berpendapat orkid bukan sekadar indah untuk ditatap, bahkan ia juga adalah sumber inspirasi kehidupan dan salah satu terapi diri. Orkid secara umumnya mempunyai pelbagai jenis kumpulan famili. Antara jenis kumpulan famili orkid yang bonda saya tanam adalah Dendrobium, Aranda, Vanda, Orchidium, Mochara dan Phalaenopsis. Saya memilih pakaian kaum India untuk konsep ini kerana kaum tersebut memiliki keunikan yang pelbagai dari segi pakaian, corak dan aksesori. Kepelbagaian jenis warna yang dimiliki pada bunga orkid pula amat sesuai digandingkan pada pakaian kontemporari India yang boleh menarik perhatian kaum lain untuk menggayakan fashion ini. Bukan itu sahaja, ia juga dapat mewujudkan inovasi serta mengukuhkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada sejarah orkid. Menurut rujukan yang tertua, orkid dikenali sebagai lan di mana ianya berasal dari negara China sejak abad yang ke-10. Orkid juga telah lama digunakan dalam perubatan tradisional di wilayah Himalaya Kashmir dan terus digunakan di seluruh pelosok dunia. Rawatan tersebut juga digunakan selama berabad sehingga hari ini. Pengalaman orkid juga berasal dari Eropah iaitu wilayah Mediterranean di mana pelbagai jenis orkid yang berbentuk ovoid tumbuh di bawah tanah telah dijumpai. Selain daripada itu, orkid atau dikenali juga sebagai anggrek merupakan bunga kebangsaan di negara Singapura. Tumbuhan ini juga mula wujud pada zaman Cretaceous. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis orkid. Yang pertama adalah orkid harimau, di mana tumbuhan ini mempunyai daya tarikan istimewa. Warna harimau orkid asli memikat semua golongan masyarakat.
Yang kedua pula adalah orkid Leodoro. Orkid tersebut telah wujud sejak tahun 1982. Leodoro dapat dibezakan oleh hijau muda, kadangkala mereka memperoleh warna kuning. Ia memiliki saiz pendakels yang mengagumkan daripada orkid yang lain. Seterusnya pula adalah orkid Zygopetalium. Orkid ini memiliki bau yang menakjubkan, tetapi tumbuhan ini agak rumit dari segi penjagaan. Orkid ini dicirikan oleh batang pendek dan tebal, tetapi daunnya memanjang. Yang seterusnya pula adalah orkid vanila. Orkid vanila berada di Amerika Tengah, tetapi ia ditanam di pelbagai negara seluruh dunia untuk mendapatkan bunga-bunga yang indah. Apabila orkid ini ditanam, ia akan tidak berubah tetapi mekar dengan indah. Seterusnya pula adalah orkid kucing liar. Orkid ini memiliki 3 pentakel, daun berwarna kuning terang, padat dan keras. Tetapi pada kelopak warna utama berwarna putih dan titik ceri bertaburan di atas orkid ini. Yang seterusnya pula adalah orkid kecantikan. Orkid ini dicirikan oleh pentakel dengan tunas biru dan daun hijau terang. Orkid ini berkembang 2 atau 3 kali setahun. Ia bergantung kepada berapa banyak nutrien yang telah dikumpul pada orkid tersebut. Yang seterusnya pula adalah orkid vanda. Vanda mempunyai bunga yang sangat cantik. Penjagaannya juga tidak cerewet kerana dia adalah sejenis bunga orkid yang tahan lasak. Vanda memerlukan cahaya matahari yang secukupnya untuk berbunga. Seterusnya pula adalah orkid sogo. Orkid ini kelihatan luar biasa. Pentakelnya jatuh ke bawah dan tirai dibuat dari bunga yang besar dengan pusat kuning. Orkid ini dikenali secara meluas untuk bilik jamuan dan majlis perkahwinan bagi tujuan menghias. Seterusnya pula adalah orkid Philadelphia. Sejenis orkid Philadelphia adalah orkid yang popular dianggap hybrid. Bunga itu mempunyai saiz yang besar dan pelbagai warna. Yang terakhir pula adalah orkid bibir besar. Orkid ini bersaiz 90 cm, pentakel bercabang, diameter bunga adalah 12 hingga 13 cm. Seterusnya pula adalah saya akan menerangkan tentang lukisan orkid. Lukisan orkid adalah menunjukkan bahawa bunga tersebut mempunyai sifat cinta, kasih sayang, keharmonian dan kekayaan. Penduduk Amerika menyatakan bahawa orkid adalah dewi cahaya dan bunga yang paling indah dari semua dewi alam semesta. Atau praktikal yang saya gunakan untuk penghasilan projek ini adalah kaedah draping. Apa yang kita tahu tentang kaedah draping adalah draping telah menjadi kaedah paling utama pada beberapa peringkat terkenal yang bermula dengan Madam Grace. Beliau menggunakan 70 meter jersey sutera bagi menghasilkan draping pada pakaian. Kaedah draping ialah kaedah membentuk belacu ke atas patung mannequin atau dummy sebelum dipindahkan ke kertas perak. Draping juga merupakan proses bentuk atau menghasilkan bentuk pakaian menjadi bentuk 3 dimensi. Proses draping ini telah wujud sejak 305,000 lagi, bermula dengan zaman Mesopotamia dengan zaman Mesir kuno, diikuti dengan bangsa Yunani pada suatu ketika dahulu di mana mereka telah mereka bentuk pakaian seperti chiton, peplus dan himation. Seterusnya, kita beralih kepada slide trend dan warna. Trend mempunyai jangka hayat lebih panjang sehingga bertahun-tahun.
Trend dipengaruhi oleh 4 faktor iaitu politikal, sosial, ekonomi, dan teknologi. Trend fashion sederhana dipengaruhi oleh pergerakan politik negara yang semakin cenderung ke arah Islam. Dalam sosial pula, kesedaran ke arah lebih kepada berfashion yang memenuhi tuntutan Islam menjadi pilihan. Psikologi warna juga boleh didefinisikan sebagai kajian mengenai spektrum warna yang menjadi penentu atau pendorong terhadap tingkah laku seseorang individu tersebut. Emosi manusia sebenarnya berkait rapat dengan indeks warna yang dipantulkan sama ada melalui penglihatan sejagat atau dari individu itu sendiri. Sebagai contoh yang berkait rapat adalah dengan pemakaian seharian kita. Yang terakhir, saya akan menerangkan tentang lakaran terakhir saya dan storyboard mengenai tema dan konsep. Berikut adalah lakaran terakhir yang saya telah hasilkan, di mana saya menggunakan fabrik shantung, les, dan hiasan pada bahagian dada model ini. Storyboard saya berkaitan dengan lakaran terakhir, di mana saya menerapkan teknik draping pada bahagian lengan serta bahagian dada pada model tersebut.